Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan pentingnya memiliki modal insan yang gigih dan berkualiti yang mampu menangani segala cabaran agar dapat menjana kemajuan fizikal sejajar dengan kemajuan spiritual yang mesti berjalan seiring untuk memenuhi tuntutan negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-37 bagi tahun 2021. Dalam titah, baginda mengingatkan kemerdekaan bukan benda yang dibeli tetapi bulan-bulan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru baginda bertitah sambutan Hari Kebangsaan yang masih saja dapat dilangsungkan dengan izin Allah pada tahun ini walaupun dalam keadaan berbeza adalah nikmat untuk disyukuri. Kita jangan lupa sambutan Hari Kebangsaan bukan untuk berpesta semata-mata, tetapi untuk mengenang dan memahami akan harga kemerdekaan, bahawa kemerdekaan itu bukan benda yang dibeli, tetapi bulat-bulat datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemerdekaan mengenalkan kita kepada banyak perkara, antaranya bagaimana untuk membangun diri dan negara. Misalnya, dari malas kepada rajin, dari lambat kepada cepat, dan dari mundur kepada maju. Inilah matlamat utama yang perlu dituju oleh bangsa merdeka. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menegaskan bangsa yang merdeka tidak boleh lalai atau lambat bertindak kerana persekitaran bukan statik tetapi cepat berubah dan perubahan itulah namanya perkembangan. Bangsa merdeka mesti mengikuti perkembangan dan mencipta kemajuan. Kemajuan itu terbahagi dua, kemajuan fizikal dan kemajuan spiritual. Kemajuan fizikal dicapai dengan teknologi dan tulang empat kerat. Sementara kemajuan spiritual pula digarap dengan belajar dan praktikal ibadat. Inilah cara kita mengisi kemerdekaan, iaitu dengan menjana kemajuan fizikal sejajar dengan kemajuan spiritual. Kedua-duanya mesti berjalan seiring untuk memenuhi tuntutan negara. Maka untuk itu, kita perlu memiliki modal insan yang gigih dan berkualiti, yang berpendidikan duniawi dan ukhrawi, serta mampu untuk menangani segala cabaran. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 bermula dengan majlis kesyukuran, sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah, membaca surah Yasin serta doa kesyukuran di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyertai rakyat baginda menunaikan sembahyang fardu maghrib dan isya berjemaah, membaca surah Yasin serta doa kesyukuran di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaisaful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37
Yang Aman Mulia Pengeran Lela Chertria Sahibun Najabah, Pengeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengeran Jaya Negara Pengeran Haji Abu Bakar yang di-Pertuan Adan Istiadat Negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Pihin Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Jurin, Mufti Kerajaan, dan Pengeran Dato' Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Malik, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Matin, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Wakil, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran di Gadung Sabul Mal, Pengeran Muda Haji Jafri Bolkia. Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim juga mengimamkan sembahyang sunat hajat berjemaah. Sami'allahu liman hamidah. Bacaan surah Yasin dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء Majlis Doa Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 juga diadakan di 3 daerah yang lain. Perinciannya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Majlis Doa Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 juga diadakan di daerah-daerah yang lain. Di daerah Belait, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Antara yang menyertai jemaah Awang Ramli bin Haji Jamuddin, pegawai daerah Belait, juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Tumpuan majlis di daerah Tutong ialah di Masjid Hassan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Antara yang menyertai jemaah Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dan di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Antara yang hadir, Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, prosedur operasi standard SOP dalam langkah-langkah pengawalan penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam semasa upacara Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 yang akan berlangsung esok 23 Februari 2021 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan adalah seperti berikut. Para jemputan termasuk kaki tangan atau ahli jawatan kuasa dinasihatkan untuk mengimbas kod QR, menjalankan pemeriksaan suhu badan, mensanitasi tangan, mengamalkan penjarakan sosial, dilarang untuk bersalam-salaman dan segera bersurai setelah acara selesai. Hanya individu yang mempunyai kod berwarna hijau atau kuning sahaja yang dibenarkan menghadiri majlis. Individu yang mempunyai gejala seperti demam, panas, batung, selesma, masalah pernafasan dan sebagainya tidak dibenarkan menghadiri majlis tersebut. Rakyat dan penduduk di negara ini perlu bersyukur dengan nikmat kemerdekaan dan kemakmuran yang dikecapi negara selama 37 tahun. Tanpa mengira umur, keturunan, pangkat, bangsa dan agama, rakyat dan penduduk di negara ini perlu sama-sama menunaikan tanggungjawab agar negara akan sentiasa aman, sejahtera dan makmur. Masa ini negara kita ni aman daripada ancaman pandemik yang melanda seluruh dunia. Akan tetapi walaupun negara kita ni tu nampak berkurang berkurangnya kesan pandemik tersebut, tetapi kita ni mestilah bersikap waspada dan selalu berjaga-jaga daripada jangkitan virus tersebut. Dan di sinilah peranan kita ni sebagai rakyat Brunei dan juga sebagai hamba Allah merafakkan rasa syukur terhadap nikmat keamanan yang kita ni rasakan sekarang. Di negara Brunei Darussalam kita melihat penghayatan beragama di negara Darussalam, dan kita melihat juga di Brunei ada aktiviti keagamaan, dan setiap tahun kita akan mengadakan majlis-majlis bersifat keagamaan seperti sambutan awal tahun hijrah, Isra' Mi'raj. Semua ini adalah sebagai satu manifestasi bagaimana kecintaan kita kepada agama, mana kita sentiasa akan berzikir. Dan sebenarnya acara-acara yang dikendalikan tersebut membayangkan bahawa kita perlunya sentiasa introspeksi terhadap apa yang kita lah. Walaupun tahun-tahun kita mengadakan majlis-majlis keagamaan, ia sebenarnya untuk memberikan kita peringatan bahawa kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun cara untuk kita ni memanifestasikan rasa syukur kita ni terhadap kemerdekaan negara kita adalah dengan menghargai setiap kemudahan ataupun fasiliti yang telah diberikan oleh Kerajaan ke bawah Yang Maha Mulia. Pasukan Kuaya turut memainkan peranan penting dalam memeriahkan upacara Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam
ke-37. Antara yang menyertainya, 37 orang penuntut dari sekolah menengah berakas. Para penuntut dari sekolah menengah berakas ini akan mengalunkan beberapa buah lagu patriotik, antaranya Berkibarlah Bendera, Belia Menuju Wawasan, Bersatu Berdaya Tahan, Putra-Putri Brunei Darussalam, Bangsaku Cemerlang dan Brunei Negara Permai. Tugas yang sebenarnya adalah untuk membawakan lagu Allah Belikan Sultan sewaktu penaikan bendera besar dan penurunan. Dan sewaktu acara Hari Kebangsaan ini, diorang mempersembahkan lagu-lagu acara perbarisan dalam bentuk kuaya dan juga termasuk satu persembahan bicara berirama. Menggunakan peralatan seperti bendera kecil dan pom-pom, pasukan kuaya ini turut terlibat dalam menjayakan segmen bicara berirama. Walaupun latihan dijalankan berulang kali, tetapi kami masih semangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk negara kami. Bersyukur, alhamdulillah kami dapat mengikuti Hari Kebangsaan yang ke-37 tahun untuk membuat persembahan kuaya dan bicara berirama. Berbangga kerana kami dapat mengikuti persembahan kuaya dan bicara berirama. Penjenamaan semula Centre for Islamic Banking CIBFM kepada Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance BILIF diperkenalkan untuk lebih mencerminkan kredibiliti dan komitmen organisasi dalam menawarkan program dan acara yang berkualiti tinggi. BILIF merupakan institusi latihan di bawah Otoriti Moneteri Brunei Darussalam MBD yang menawarkan program pembelajaran dan perkembangan merangkumi topik celik kewangan, kepimpinan dan pengurusan. Majlis pelancaran penjenamaan semula disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaisri Karna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengurusi Lembaga Pengarah AMBD. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Misi BILIF adalah untuk membentuk pemimpin, pakar dan pemacu inovasi masa depan dalam bidang kewangan Islam dan kepimpinan melalui program dan acara bertaraf antarabangsa. Juga diselajurkan Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU bersama Universiti Brunei Darussalam UBD dan Singapore Management University SMU. Menandatangani pihak BILIF Dayang Hajah Sufinah binti Haji Sahan, pemangku penolong pengarah urusan BILIF. UBD diwakili oleh Profesor Ahmad Mas'un Khalid Din. Sementara penandatanganan MOU bersama Singapore Management University SMU dilaksanakan secara maya. SMU diwakili oleh pengarah eksekutifnya Eddie Triton. Satu kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 185 kes, manakala kes sembuh 181 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 44 kes. 703 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,316 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 248 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 98,872 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan
dan talian kesihatan 148. Ekspedisi Jelajah Bukit Belalong di daerah Temburong merupakan salah satu program yang dianjurkan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Diungkapkan oleh Outward Bound Brunei Darussalam OBBD, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Challenge Adventure Recreation Education Care. Ekspedisi melibatkan 35 peserta. Majlis penyerahan bendera negara kepada ahli ekspedisi diadakan pagi tadi di Ibu Pejabat OBBD di Jalan Kebangsaan. Bendera diserahkan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran, Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Ketua Ekspedisi Awang Samsida bin Haji Mumin. Ekspedisi selama 3 hari 2 malam itu akan bermula esok selepas sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Kampus Nakhoda Ragam memberi peluang kepada para pemohon dan orang ramai untuk mengetahui lebih dekat lagi mengenai kursus-kursus yang ditawarkan bagi kemasukan bulan Julai tahun ini. Sehubungan itu, IBTE mengadakan hari terbuka selama 2 hari mulai hari ini dan 24 hari bulan ini, pukul 8.30 hingga 10.30 pagi, 11.30 pagi hingga 1.30 petang dan 2.30 hingga 4.30 petang. Program yang ditawarkan HN-Tech dalam kejuruteraan elektrikal dan N-Tech dalam teknologi elektrikal di bawah kawalan Sekolah dan Kejuruteraan Pusat dan HN-Tech dalam pengurusan dan agensi hartanah dan N-Tech dan Kraf Bangunan di bawah kawalan Sekolah Perkhidmatan Teknologi Pembinaan. Selain dapat berinteraksi bersama tenaga pengajar dan para pelajar IBTE, hari terbuka memberi pengenalan secara lebih dekat dan lebih jelas keadaan serta suasana pembelajaran di dalam kampus berkenaan. Untuk intake Julai 2021 ini, kami ada menawarkan 4 program bagi kawalan kampus Nakhoda Ragam, iaitu HN-Tech in Electrical Engineering, HN-Tech in Real Estate Management and Agency dan 2 program untuk N-Tech, Building Craft dengan Electrical Technology. Pihak kampus juga menyediakan perkhidmatan mendaftar secara dalam talian bagi membolehkan para pemohon membuat pendaftaran program-program yang ditawarkan. Pendaftaran mengikuti pengajian dalam program-program boleh dilakukan secara dalam talian melalui laman sesawang ibte.edu.bn/tvecas dan pendaftaran dibukakan sehingga 2 Mac depan sebelum pukul 4.30 petang. Setiap pemohon hanya dibenarkan untuk ditemani oleh seorang penjaga setiap 1 konsultasi. Setiap konsultasi hanya dihadkan kepada 15 minit. Pelancaran aplikasi mudah alih Mindtracks Academy telah terbukti berjaya membantu pelajar sekolah rendah dengan laporan ujian rintis para pelajar dari 4 sekolah yang terpilih di negara ini mencatatkan prestasi yang memberangsangkan dalam peperiksaan mereka. Pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif membantu menarik perhatian para pelajar dan kandungannya adalah selaras dengan sukatan pelajaran Kementerian Pendidikan. Majlis pelancaran aplikasi tersebut berlangsung pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Nawi yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Peringkat Negara dan Pengiran Khairi bin Pengiran Haji Matusin, Ketua Pegawai Eksekutif Mindtracks Academy Sendirian Berhad. Aplikasi tersebut dibangunkan oleh syarikat berkenaan iaitu sebuah anak syarikat MindPlus Education dan merupakan aplikasi pertama di negara ini yang menyediakan penyelesaian e-pembelajaran berasaskan permainan untuk pelajar terutamanya dalam memenuhi keperluan pelajar tahun 4 hingga tahun 6.
Ketua Pegawai Eksekutif Mindtracks Academy Sdn Bhd dalam ucapannya antara lain menyatakan Mindtracks Academy merupakan platform pembelajaran bagi semua subjek melalui big data, kecerdasan buatan dan dos gamifikasi yang sihat dan setakat ini menyasarkan sekolah-sekolah rendah. Tambahnya, Mindtracks Academy sudah mempunyai lebih 900 pelajar yang aktif mengikutinya sejak ia dilancarkan pada bulan Ogos tahun lalu, di mana antara mereka telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan memorandum persefahaman antara Mindtracks Academy Sdn Bhd dengan Progresif Sdn Bhd. Menandatangani bagi pihak Mindtracks Academy Sdn Bhd, Ketua Pegawai Eksekutifnya. Sementara Progresif Sdn Bhd diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dayang Hajah Nurul Hania binti Haji Jaafar. Dengan penandatanganan MOU itu, ia menandakan kerjasama kedua-dua buah syarikat ke arah menyokong pendidikan. ...42 orang lelaki terdiri daripada 7 warga negara tempatan, 21 penduduk tetap dan 14 warga negara asing berumur lingkungan 21 hingga 67 tahun ditahan semasa serbuan kegiatan sabung ayam oleh anggota pasukan polis Diraja Brunei di kawasan Kampung Sungai Duhon, Kuala Blain. Operasi serbuan adalah hasil kerjasama keanggotaan Ibu Pejabat Daerah Polis Blain, Balai Polis Kuala Blain, Balai Polis Seria, Balai Polis Panaga dan Balai Polis Sungai Liang. 11 ekor ayam, peralatan judi dan wang tunai yang dipercayai digunakan bagi pertaruhan sabung ayam dirampas semasa serbuan. Semua suspek dan barang bukti dibawa ke Balai Polis Panaga untuk siasatan lanjut. Pertuduhan terhadap semua suspek dikemukakan mengikut Seksyen 6-1 Akta Rumah Perjudian Penggal 28, iaitu bermain di rumah perjudian. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum denda RM10,000 dan 6 bulan penjara. Manakala pemilik rumah akan berdepan kesalahan mengikut Seksyen 4-A Akta Rumah Perjudian Penggal 28, jika sabit kesalahan, boleh didenda RM20,000 dan 12 bulan penjara. Dua buah syarikat masing-masing dikenakan kompaun RM500, manakala sebuah syarikat di kompaun RM200 dan seorang individu di kompaun RM100 atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil. Kesalahan itu ditemui semasa pemantauan rutin di kawasan Kampung Mengelait, Batu Satu, Gadong dan kawasan Batu Bersurat yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Syarikat-syarikat perniagaan tersebut dan individu terbabit didapati melakukan kesalahan antaranya meletakkan, meninggalkan sampah dan membuang cecair kotoran perniagaan. Syarikat-syarikat yang terlibat, syarikat NDDS Restoran Big Mama, Frosty Refrigeration, Econ Sdn Bhd dan individu terbabit Prakash Murlindar Sihandani. Dalam kes berkenaan, syarikat-syarikat tersebut dikendaki membayar kompaun ke bahagian kewangan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh masa 7 hari. Kegagalan dalam menjelaskan bayaran kompaun terbabit mengakibatkan kes tersebut dihadapkan ke mahkamah. Bagi kesalahan pertama, boleh membawa hukuman denda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 tahun. 3 bulan.